Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid tahun 5J yang cikgu kasihi. Okey, jadi tahun ini kita berjumpa lagi dalam norma yang baharu macam tahun 2020 juga, iaitu kita tak boleh belajar di sekolah, kita terpaksa belajar dari rumah. Okey, Cikgu Hamdan yang telah mengajar kamu sains untuk tahun 4 pada tahun lepas. Jadi tahun ni cikgu masih lagi diberikan tugas untuk mengajar kamu mata pelajaran sains. Jadi cikgu harap kamu semua sentiasa sihat bersama keluarga dan patuhi SOP pada setiap masa. Okey, jadi untuk tahun ini kita takkan terus pergi pada subjek tahun 5 sebab masa tahun 4 dulu ada beberapa topik yang kita tak sempat habiskan kerana sekolah kita terpaksa ditutup lebih awal dan pembelajaran kita menjadi lebih perlahan. Jadi banyak ada beberapa topik yang tak sempat kita nak habiskan. Jadi cikgu habiskan dulu untuk beberapa topik tu beberapa minggu ini sebelum kita beralih kepada topik tahun 5. Jadi cikgu harap kamu semua telah bersedia untuk mengikuti video yang akan kita cikgu sampaikan pada awak. Jadi untuk uh, topik yang cikgu nak sampaikan hari ini ialah topik tentang yang kita namakan sebagai tuas. TUES. Tuas. Tuas ni mungkin perkataan baru untuk awak lah. Tapi kita gunakan dia dalam kehidupan seharian. Banyak cuma awak tak perasan dan tak tahu pun nama itu tuas sebenarnya. Jadi hari ini kita nak belajar. Apa dia tuas? Tuas ia merupakan satu mesin ringkas untuk angkat dan umpil. Umpil tu apa umpil? Umpil tu kita macam cabut keluar lah. Cabut keluar sesuatu benda. Itu namanya tuas, mesin ringkas. Untuk mengangkat ataupun mengumpil sesuatu objek lah. Jadi di depan awak ini adalah salah satu contoh tuas. Susunan berapa komponen yang akhirnya menjadi mesin ringkas yang kita panggil tuas. Mungkin awak sudah telah jumpa objek seumpama macam ni. Apa dia? Yang paling mudah sekali, papan jongkang jongkit. Papan jongkang jongkit ni alat permainan. Cuma awak ada ketikanya kawan awak angkat awak angkat kawan awak duduk di sini, dia duduk di ujung. Masa dia duduk, awak tekan, jadi dia terangkat. Sekarang awak kat bawah, lepas tu dia pula tekan, awak pula terangkat macam tu. Jadi ini papan jongkang jongkit adalah salah satu contoh tuas. Jadi pada tuas ini kalau kita perasan, dia ada satu bahagian di tengah-tengah, yang ini. Yang kita panggil dia sebagai fulcrum. Fulcrum. F-U-L-K-R-U-M. Dan fulcrum ini pula dia tak duduk sendirian. Dia ada satu lagi komponen. Biasanya satu batang kayu ataupun papan ke apa benda. Di mana bahagian sini ni yang kita nak angkat ni kita panggil sebagai beban dia. Beban. Manakala daya yang kita kenakan kat sini, tolakkan ke tarikkan, ini kita panggil sebagai daya. Dalam kes ni kalau cikgu letak dia macam ni. Sekarang ada satu beban di sini. Cikgu nak angkat dia. Jadi cikgu tekan di sini. Jadi ini bertindak sebagai fulcrum. Dia ada satu titik tetap yang biasanya dia tak bergerak. Ini adalah beban, benda yang kita nak angkat, dan ini tempat kita kenakan daya. Kita tolak ke kita tarik, ini kita panggil sebagai daya. Jadi setakat ni cikgu harap awak boleh mengikuti lagi. Tak semestinya jongkang-jongkit. Kadang-kadang kita tengok ada tayar kereta terbenam. Tayar kereta terbenam dalam lumpur kan. Ni kata tayar kereta ni terbenam. Orang akan letak apa, kayu ke apa benda di bawah sini, lepas tu letaklah batu. Jadi kalau dia buat macam tu, maksudnya tayar itu sebagai beban yang dia nak angkat. Yang ini sebagai batu tu sebagai fulcrum, manakala yang dia tolak tekan ramai-ramai ini adalah sebagai dia punya daya dia. Jadi ini adalah salah satu contoh tuas. Apa lagi selain papan jongkang-jongkit? Yang ini. Ni awak biasa nampak ni. Ini bukan angkat tapi ni untuk potong. Jadi
Yang tengah-tengah ni, warna putih bulat ni, ini apa? Yang dia tak bergerak. Okey, betul. Ini namanya fulcrum. Okey, manakala tempat kita jari kita letak, kita tekan ni, ini adalah apa? Okey, betul. Daya. Okey, manakala kertas ataupun yang kita nak potong sini, plastik ke, benang ke, tali adalah kita punya beban. Okey? Kita punya beban kat situ. Okey. Okey, jadi ada banyak lagi lah. Contoh pelayar lah, apa benda lagi lah. Okey, papan jongkan-jongkit tadi cikgu dah sebut. Okey. Kemudian, tak semuanya tuas disusun macam ni. Okey, ada juga tuas disusun macam ni. Macam ni. Okey, tapi dia tetap ada. Fulcrum beban daya tu dia tetap ada. Macam gini, ni fulcrum, sini beban, sini daya. Okey. Macam ni dia tak jadi macam ni lagi. Dia jadi macam ni. Okey. Ada juga tuas macam ni. Contohnya apa? Kereta sorong. Okey. Kereta sorong. Okey. Kereta sorong ni, ini batu pasir kita letak atas. Sini adalah daya kita angkat, tolak, dan sini roda tu sebagai dia punya fulcrum dia. Okey, contoh lagi yang ni. Ni kat pejabat ke kat sekolah biasa kita jumpa benda ni. Okey. Ini untuk kita potong kertas. Okey, di depan ni adalah apa? Fulcrum. Yang ni daya. Tengah-tengah ni kalau kita letak kertas, ni kalau tak jari kan putus pula. Okey, ini adalah betul, dia punya beban. Jadi beban dekat tengah sekarang. Fulcrum di ujung, daya masih lagi di ujung satu lagi. Alat pemotong kertas. Ataupun kalau pernah tengok apa, kacip pinang. Pernah tengok kacip pinang? Okey, kacip pinang. Okey, kacip pinang dia macam ni. Mungkin kita jarang lah nampak benda ni sekarang. Okey, macam ni. Tapi atuk nenek kita biasa dulu guna benda ni. Okey, macam ni kan. Okey, jadi dia pinang tu dia nak racik kecil-kecil, dia letakkan sini. Kat sini, jadi dia tekanlah tangan di sini. Jadi bahagian sini adalah fulcrum. Okey, sini apa? Ya betul, daya. Manakala buah pinang ni, ini adalah apa? Ya betul, beban. Okey, ni contoh kacip pinang. Okey, sekarang ni beban dekat tengah. Okey, tadi fulcrum kat tengah. Okey, dan yang ketiga, okey, tuas juga boleh disusun begini. Bebannya di ujung, okey, macam ni. Daya pula dekat tengah. Okey, fulcrum dekat ujung sini. Lepas tu kita pun tarik sini. Okey, contohnya apa? Paling mudah sekali kalau awak pergi, siapa minat mancing, dia tahulah. Mancing macam ni. Dapat ikan. Ni balik kata joran. Okey. Ikan ni kita atas lah. Dia tergantung kat bawah macam tu. Okey. Jadi bila dapat ikan, awak akan tarik dia. Macam tu. Betul. Jadi sini tangan satu ni tahan. Tangan satu ni untuk tarik. Yang ujung ni, ujung joran ni ada ikan kita sebagai beban. Jadi kalau macam tu, kita punya daya dekat tengah. Tapi ini pun dikira sebagai tuas juga. Apa lagi contoh lagi? Yang ini. Apa dia? Ni pengetik ni Jadi kat sini fulcrum kat sini. Daya di tengah, manakala beban di ujung. Okey. Cuma beza tadi okey. Ini fulcrum, beban, daya. Okey, macam ni. Okey. Ni pun salah satu contoh tuas juga. Okey, boleh? Okey. Ataupun kalau kita setiap hari kita buat benda ni. Kalau siapa yang rajin lah menyapu, menyapu. Ini adalah fulcrum. Tangan kita satu lagi, sini daya, dan manakala yang sampah yang kita nak sapu ni adalah beban. Jadi asal ada tiga-tiga komponen ni, fulcrum, beban ataupun daya, ini kita bagi sebagai tuas. Tapi tengoklah macam mana cara dia disusun. Okey. Okey, jadi cikgu rasa setakat ini saja. Okey, kita recap balik. Tuas. Okey, apa maksud tuas tadi? Tuas adalah mesin ringkas untuk mengangkat dan mengumpil sesuatu objek. Okey. Dan ada 3 komponen dalam tuas, iaitu apa? Fulcrum, beban dan daya. Dan tuas boleh disusun dalam 3 keadaan. Yang pertama sekali, fulcrum di tengah. Yang kedua, beban di tengah. Dan yang ketiga, daya di tengah. Okey, jadi cikgu harap awak
Sampai sini saja video kita. Kalau tak faham boleh boleh ulang balik, ataupun ada lagi beberapa contoh video dalam YouTube yang kita boleh jumpa tentang tuas ni. Jadi lepas ini kamu bolehlah jawab kuis berkaitan dengan tuas ini. Okey. Sekian saja, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih.